Okey, mengantuk tapi tak boleh tidur. Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, anda bersama saya hari ini, Hazri, Jurupulih Cara Kerja yang in charge berkaitan dengan tidur di HSA, Hospital Sultanah Aminah. Okey, so topik FB live kita pada pagi ini agak menarik, iaitu tidur. Okey, senang ke tidur? Tutup mata, tidur dah, habis cerita. Okey, tak. Okey. So siapa yang dah bangun, yang tengah tengok ni, cuba react sikit dekat bawah tu. Ada like ke, wow ke, nak buat muka sedih ke, suka hati lah. Okay, cuba react sikit. Bagi like, bagi komen. Okay. Okay, so tidur bagi sesetengah orang memang senang. Asal letak bantal je hanyut. Tu dia. Ada orang yang jenis macam tu. Asal letak bantal, hanyut. Okay. So tapi ada juga yang ada masalah. Masalah yang mana bila badan rasa penat, dah baring, tapi pusing sana, pusing sini, tetap dia tak mau tidur. Okey. So benda-benda macam ni penting ke tak Okey. So nak tahu penting ke tak? Sekarang saya nak kongsikan tanda-tanda orang yang ada masalah tidur. Okey. Nombor satu, okey, ni cuba kita scan antara kita family ke apa, pelupa. Yang pertama adalah pelupa. Orang ada masalah tidur, dia memang akan ada masalah isu pelupa. Okey. So contoh, isteri suruh suami pergi dapur buat susu anak. Okey, contoh, isteri suruh suami pergi dapur buat susu anak. Okey, si suami pun dah pergi dapur. Tapi bila keluar bukan botol susu yang keluar, tapi kopi yang keluar. Okey. So nampak tak pelupanya kat situ. Okey, yang kedua ialah mudah marah. Orang ada masalah tidur ni, dia bangun dia akan mudi sepanjang hari. Okey, contoh, dia bangun tidur, dia ngantuk, masih ngantuk lagi, mamai, tiba-tiba dia nampak anak dia tertumpahkan kicap setitis je pun. Tapi dia punya mengamuk dia, na'udzubillah. Okey. Yang ketiga, mengantuk. Mengantuk tu sendirilah, itulah tanda-tanda orang yang memang tak cukup tidur, mengantuk. Dia dah bangun pagi, walaupun dia dah tidur berjam-jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, tapi bila bangun tu, dia masih lagi menguap. Bawa kereta, menguap. Pergi office, menguap. Buang air, menguap. Makan pun menguap. Tu dia banyak sangat, dia tak cukup lah tu Ada yang tak cukup kat situ. Okey, yang keempat adalah stres. Okay, stres, contoh, hidup kita ni serba tak kena. Kita buat tu salah, buat ni salah, assignment bos bagi salah, letak barang tempat semua salah. Tu tanda-tanda dia orang tak cukup tidur. Okey. Yang kelima, halusinasi. Bukan halusinasi halusinasi. Halusinasi ni apa? Yang ni dah tahap teruk dah ni. Okey. Jangan tunggu lama-lama kalau tiba-tiba dengar suara-suara halus. Dah duduk seorang-seorang dalam bilik ni, tengok-tengok sikit kiri kanan kan. Okey. Kalau dengar suara-suara halus tu, tiba-tiba nampak benda-benda yang tak sepatutnya terbang. Contoh TV, tiba-tiba duduk-duduk nampak TV terbang, tu dah memang halusinasi. Okey? So kalau dah ada macam ni, dah ada isu macam ni, jangan tunggu lama. Okey? Terus cari jalan, pergi klinik kesihatan terdekat, jujur dengan doktor. Cakap, saya ada masalah macam ni, saya ada masalah tidur, tapi at the same time saya ada halusinasi. Saya nampak benda-benda yang tak sepatutnya terbang. Saya tak nampak sepatutnya benda berjalan-berjalan. Tiba-tiba pula handphone saya boleh terbang. Okey, itu dah tahap paling teruk sekali. Okey. So, berdasarkan 5 tanda-tanda yang saya bagi tadi tu, ada tak antara you all semua yang tengok video ni yang pernah mengalami ataupun sedang mengalami? Okey, kalau ada, cuba komen sikit kat bawah tu. Apa yang anda rasa semua? Okey? Okey. Ataupun kalau bukan anda sendiri ataupun anda kenal mana-mana kawan-kawan, mana-mana saudara, pasangan sendiri ataupun mak ayah yang ada tanda-tanda macam tu, jangan malu, jangan segan bertindak. Okey, tag mereka dekat ruangan komen. Dah tag tu, nanti bila dia orang ada masa, dia akan tengok. Jangan risau. Okey. So, tadi tu baru saya bagi tahu tanda-tanda. Okey, so siapa ada tanda-tanda tu? Okey, dah boleh share dah video ni. Share, tunjuk dekat orang apa yang saya nak sampaikan. Okey.
Mudah-mudahan apa yang anda share tu bermanfaat. Okay? Okay, next. Saya nak kongsikan. Tadi saya dah kongsikan masalah. Sekarang saya nak kongsikan tips. Beberapa basic tip ataupun tips mudah yang boleh anda semua cuba untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Okay, yang penting benda ni tak payah pakai duit. Benda ni murah, mudah nak apply. Okay, tips yang pertama. Okay, tips yang pertama, berhenti gunakan gadget. Gadget ni termasuklah handphone, tab, TV. Okay, sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur. Okay, selalu kalau saya cakap 2 jam sebelum tidur, okay, kalau contoh nak tidur pukul 10. Kalau nak tidur pukul 10, okay, pukul 8 tu dah siap-siap dah ni. Kita prepare, kita nak off semua gadget, kita WhatsApp lah kita punya pasangan ke, girlfriend ke, boyfriend ke, apa friend pun, okay, cakap dengan dia. Okay, yang I love you, dah nak pukul 10, nanti dah nak pukul 10, I nak tidur. So, tadi dengar video dekat HSA kata, 2 jam sebelum tidur, mesti rehatkan mata. Okay. So, cakap dengan dia, I nak rehatkan mata daripada gadget. So, nanti bila masa mengizinkan, PKP dah tak ada semua, I nak tengok muka you je. Tak nak tengok ada handphone ni semua. Okay, gitu. Okay. So, cahaya gadget ni dia jahat, tuan-tuan. Cahaya gadget ni jahat, tuan-tuan. Dia buat mata kita ni alert. Lagi malam, lagi terbeliak mata kita. Okay. Okay, tips nombor 2 saya nak bagi adalah elakkan minum minuman yang ada unsur kafein ataupun alkohol. Kalau orang Sabah kata moginum, dia kalau dah moginum ni yang mabuk confirm. Okey. So, jangan minum sekurang-kurangnya 6 jam sebelum tidur. Okey. 6 jam So, kenapa 6 jam? Sebab the power of caffeine selalunya hilang, dia ambil masa 6 jam. Okey. So kalau kita kata kafein ni bukan kopi tau, bukan kopi. Kafein kopi bukan. Okay, kafein ni termasuklah yang teh, Milo, coklat, cappuccino apa semua. No tu so semua adalah kopi. Okey, yang benda-benda macam ni jarakkan daripada masa tidur. Kalau nak ambil petang tu okeylah, tapi jangan nak tidur baru nak ambil. Okey. Fungsi kafein ni dia buat apa, tuan-tuan? Dia buat kita punya badan kita, otak kita ni semua alert. So bila dah minum, mata kita akan terbeliak besar macam ni, besar. Okey. So bila dah mata dah besar, sebab tu bila orang nak drive, nak pergi jauh, contoh JB Kelantan ni, dia akan ada standby kopi. Sebab bila minum kopi dia akan segar. Okey. So ni orang yang nak jauh tu, orang yang jauh drive tu perlukan kopi, tapi awak ni yang cuba nak masuk tidur je pun nak minum kopi buat apa? Fikir balik. Cuba cek balik apa masalah kita kat ni. Kenapa nak minum kopi? Boleh tukar. Okey, kalau untuk air-air ni saya suggestkan untuk minum susu suam. Susu bukannya kopi susu, bukan, susu. Cari susu yang base dia hanya susu. Itu boleh sesuai minum sebelum tidur. Okey. Tips nombor 3, jarakkan masa makan berat dengan waktu tidur. Okey. So, macam mana apa makna dia jarakkan masa makan berat sebelum tidur? Okey. So, jangan time nak tidur tu pula pergi bantai McDonald. Tak ngam. Jangan nak tidur pula ni, alamak ada biryani daging tadi, jiran bagi. Tak boleh, tuan-tuan. Kena makan awal sikit. Okey? Sebab apa, tuan-tuan? Time tidur ni waktu badan kita ni dia nak relax, nak rehat. So dari hujung rambut sampai hujung kaki dia nak rehat. Okey, yang tak rehat apa, tuan-tuan? Sistem pernafasan. Okey, yang tak rehat cuma sistem pernafasan. So kalau sistem pernafasan ni rehat juga, habis. Bye-bye. Okey. So bila kita lambat makan, time tidur pula perut kita ni dia terpaksa proses makanan kita tu. Waktu kita nak tidur, waktu badan kita sepatutnya semua rehat, tapi kita paksa perut kita bekerja dalam tidur. Tu yang bila kita nak bangun pagi, rasa dah tidur lama dah ni, tapi bila bangun rasa badan, Allah, hai penatnya lah. Benda tu yang kita tak mau. Okey. Saya bagi contoh mudah. Okey, contohlah tuan-tuan satu hari dah penat kerja. Satu hari ni tuan-tuan dah penat kerja. Bangun pukul 8, dah kerja 8, 9, 10, 11, 12. Pukul 1 ni, ngam-ngam, tuan-tuan perempuan nak rehat ni, tiba-tiba pula datang orang bagi kerja.
pukul 1 ni, nak rehat ni, baru nak lelap mata kejap, orang bagi kerja. Tak kisahlah. Pasangan ke, bos tempat kerja ke, ataupun siapa-siapa pun, dia kata nak urgent. Ni nak kena siap cepat ni. Tapi badan kita tak boleh terima sebab badan kita dah set pukul 1 ni aku nak rehat. Pukul 1 ni aku nak tidur sekejap, nak ambil nap 5 minit. Tapi tiba-tiba dapat datang kerja. Kita akan jadi stres. Sama juga dengan kita punya badan. Okay. So, next. Okay, siapa yang dah nampak video ni tolong tekan like, tekan share sikit bagi orang lain dengar apa yang sepatutnya dia orang dengar, benda bermanfaat pada pagi ni. Okay. Okay, tips seterusnya saya nak bagi, kalau ada antara tuan-tuan, puan-puan yang mengalami masalah stres ataupun masalah anxiety ataupun masalah depression. Okey, 3 benda ni lain-lain. Stres lain, anxiety lain, depression pun lain. Okey? Jangan samakan. Bukan mesti anda stres tu anda tiba-tiba aku depression hari ni. Tak. So kalau kata tiba-tiba anda memang doktor dah kata anda depression tapi anda kata saya stres sikit-sikit je ni. Tak. Yang itu kena tahu makna dia baru boleh kita cakap kita anxiety ke, stres ke, depression. Okey? Okey. So orang yang ada masalah stres, orang yang ada masalah anxiety, depression, dia memang akan ada isu tidur. Okay. So, apa yang dia akan alami, dia akan rasa kerap terjaga, kejap-kejap check pintu, kejap-kejap dah tidur ni, tengok luar bunyi apa tu, kenapa anjing tak berhenti menyalak, kenapa saya punya tingkap ni bergoyang sana-sini. Okay. Kejap-kejap tengok luar, kejap-kejap dia akan tengok handphone dia. Nampak? Saya dah cerita awal tadi, handphone jangan ada time kita nak tidur, tapi dia asyik keep on nak tengok handphone. Ada orang mesej ke? Ada benda penting ke? Contoh macam tu. Okay. So, apa nak buat? So, kalau anda ada stress, anxiety, depression, apa nak buat kalau untuk tidur? So, amalkan teknik deep breathing. Okay. Teknik deep breathing, kenapa buat teknik deep breathing? Bila pernafasan kita baik, brain kita pun dia akan diproses dengan baik. Okay. Kalau ada yang tak tahu macam mana nak buat deep breathing ni, boleh check balik video sebelum ni. Beberapa seminggu lepas ada Puan Reni Puspita yang buat. Okay, dengar baik-baik video tu, tu sangat bagus deep breathing. Okay, so apa kena mengenai tidur dengan deep breathing? Okay, deep breathing ni dia bantu kita jadi relax dalam keadaan kita sepada sedar. Bukannya sedar dia kalau kita dah buat pernafasan tu semua, badan dia akan buat secara sepada sedar, kita punya badan ni akan more relax, more calm. Okay, okay, faham guys? Okay, so ini saya nak bagi tips lain yang kita boleh buat selain daripada yang saya dah sebut kat atas tu adalah cek tempat tidur. Cek tempat tidur ataupun bilik anda. Pastikan, ini yang dah bangun tidur, cek balik dekat bilik kat rumah korang tu. Cek balik. Pastikan tilam, bantal dibersihkan. Maksudnya kemas lah. Kena kemas. At least lah, kalau seminggu sekali tepuk-tepuk sikit, jemur dekat tempat panas. Okay, susun atau bilik pun main peranan. Okay, janganlah kat dalam bilik you all tu, kat situlah ada kain berlonggok, kat situlah ada bekas tapoi mi goreng semalam. Macam mana nak tidur? Dengan baunya, dengan apanya. So otak kita ni unik. Lagi banyak yang kita nampak, lagi banyak contoh saya duduk sini, saya akan nampak sekeliling, lagi banyak yang kita nampak, otak ni akan lagi proses dengan laju. Dia akan lagi proses. Okey. Lagi laju dia proses, lagi lama you all nak tidur. Sebab kita sebenarnya nak tidur ni kita perlukan satu environment yang relax, yang calm. Tak ada apa pun nak tengok. Kita dah pernah nak tengok dinding kosong, bunyi kipas, cukup. Okey. So pastikan bilik tidur ni hanya untuk tidur. Yang lain-lain tu letak luar dulu. Baju letak kat laundry. Yang bekas mi goreng tu pergi basuh dulu, barulah tidur. Okey. Okey. Last tip yang saya boleh kongsikan untuk dapatkan tidur malam yang berkualiti, yang sedap, yang bila kita bangun kita fresh, bukan hayal dah tutup mata ni akan hayal tu bukan. Tu jaga-jaga ada ambil benda lain. Okey. Okey, pastikan pada waktu pagi, macam ni elok ni, sedang elok tengok matahari kat belakang ni. Sebab matahari tengah panas ni, okey. Waktu macam ni kita pastikan kita ada buat senaman ringkas. Senaman ringkas tu macam mana? Macam-macam. Sebelum ni buat ada video daripada fizioterapi, dah buat aerobik apa semua. Tak kisah. Asalkan ada buat cahaya ada buat exercise sikit and dapatkan cahaya matahari. Okey?
So kenapa cahaya matahari? Sebab ada satu kajian yang menunjukkan bila kita dapat cahaya matahari yang cukup. Okey, maknanya dia cukup tu apa? Ada orang kata 15 hingga 20 minit waktu pagi punya cahaya. Itu pun dah cukup. Tapi dapat lebih pun bagus. Janganlah tengah-tengah hari pukul 1, pukul 2 tu. Ni dengar Facebook live kata kena pergi matahari pukul 1, pukul 2 pergi. Sorry, salah. Okey. So 15 hingga 20 minit pergi luar waktu pagi macam ni pukul 7.30, 9.30 cantik. Pergi buat brisk walk sikit, jalan-jalan sikit. Okey. Itu dia, dapatkan cahaya matahari. Okey. So, last sekali, macam mana kita nak tahu kita ni cukup tidur ke? Tak. 8 jam tu cukup ke? 9 jam tu cukup ke? Tak. Sebenarnya yang kita nak tengok tu bukannya waktu, tempoh jam tu. Sebab jam tu adalah berbeza bagi setiap orang. Kalau orang budak-budak baby kecil, dia mungkin nak 10 jam, 11 jam. Dah macam saya ni 6 jam, 7 jam. And then kalau dia dah meningkat dewasa, kadang-kadang ada orang yang 4 jam pun dah cukup. Okey. So, macam nak tahu cukup ke tak? Bukan kita kena berpandukan kepada jam tu tersebut, tapi cek bila kita bangun tidur tu, apa yang kita rasa. So, kalau kita bangun tu kita rasa macam, kita bangun ni, rasa segar lah badan, rasa fresh. So, bila bangun tu rasa tenang, okey? Tak ada menguap-menguap. Maksudnya dah bangun tidur tu menguap daripada pagi sampai petang, sampai maghrib, sampai malam balik menguap, asyik kerja menguap aja. Itu tanda tidur anda tak cukup. Tak berkualiti. Cukup and berkualiti. Cukup jam, berkualiti tu macam mana anda, badan anda, brain anda, body anda interact dengan environment. So kalau environment tak selesa, badan kita pun akan bagi satu tindak balas. Tindak balas macam ni tu rasa macam fikir bangun pagi, alamak macam leher rasa tegang lah, apalah. So kalau rasa leher tegang apa semua, kalau rasa sakit leher, semalam ada video daripada fisioterapi. Yang tu pun exercise best, pakai bola-bola tu sedap. Kena buat Okey. Sebenarnya ada banyak lagi tips yang saya boleh kongsikan, tapi atas kekangan masa, sekarang dah pukul 8 ni, saya kena stop sampai sini. So, kalau ada sesiapa yang ada masalah tidur, okey, jangan malu pergi klinik kesihatan apa semua. Kalau ada yang segan, boleh hubungi kami di FB kami, Pemulihan Cari Kerja HSAJB, Hospital Sultan Aminah lah, HSA, okey. So, ataupun tulis dekat ruangan komen. Kat bawah ni pun boleh tulis, nanti saya akan tengok balik, okey. So, itu saja. Akhir kata, jangan lupa untuk join santai pagi kita setiap hari. Dia dah bagi tahu lah nanti ada jadual. Pada waktu yang sama, 7.45 set. Pagi-pagi, tak ada buat apa, dah bangun, dah sarapan, kita tengok video sekejap daripada HSA. Banyak input-input menarik lah. Okay, so jaga diri, jaga kesihatan, kita jaga kita. Okay, like and share video ni. Kalau apa yang rasa saya bebelkan ni bermanfaat, tak untuk anda pun, untuk orang lain, share. Okay, saya harap dapat membantulah sedikit sebanyak. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.